Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kempen subuh macam Jumaat ajak masyarakat terutama belia untuk mengimarahkan masjid. Penggunaan teknologi serta inovasi memacu pertumbuhan sektor pertanian dan agri makanan. Seorang ketua kampung harus bertanggungjawab mewujudkan, memelihara dan mengekalkan persefahaman, perpaduan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Perkara itu ditekankan semasa majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Mulaut, Mukim Sengkurong pagi tadi. Majlis diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Amal Umi Kalsum Al-Islam, Kampung Mulaut. Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, menambah seorang ketua kampung itu juga berperanan mengadakan perundingan dan permuafakatan dengan Majlis Perundingan Kampung mengenai apa jua perkara berkebajikan. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan ketua kampung berkenaan, Awang Hamizan bin Haji Mustafa, berumur 35 tahun dengan meraih 82 undi bersetuju. Keputusan tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kelebihan menunaikan solat fardu subuh berjemaah di masjid antara yang ditekankan dalam kuliah subuh semasa kempen Ayundai Jemaah Solat Subuh awal pagi tadi. Kempen yang diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong, dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan dengan kerjasama Muslimah dan kumpulan belia Ibadur Rahman. Antara yang menyertai Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Program kempen Ayundai Jemaah Solat Subuh merupakan inisiatif mengajak masyarakat, terutama penduduk kampung di sekitarnya, untuk mengimarahkan masjid dengan melaksanakan solat subuh berjemaah di masjid. Kempen subuh macam Jumaat mendapat sambutan menggalakkan dari lebih 2,000 orang sejak bermula awal bulan ini. Ikuti bahan beritanya sebentar lagi. Lebih 800 jemaah menghadiri kempen subuh macam Jumaat yang berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Kempen diisikan dengan tazkirah antara lain menekankan kempen subuh macam Jumaat berupaya meningkatkan kebaikan kepada individu serta mengembangkan lagi syiar Islam. Selain dapat memperbanyakkan amalan di bulan Rejab dalam mendekatkan diri kepada Allah. Digerakkan oleh komuniti geng subuh macam Jumaat Brunei, kempen telah menerima galakan dari lebih 2,000 orang sejak mula dianjurkan awal bulan ini. Kelebihan istiqamah yang mampu membawa kehidupan ke arah positif serta mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga akhirat antara pengisian tazkirah malam munajat
anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-121 semalam. Bersama mengimarahkan acara munajat ialah ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Kuala Blain, Jawatan Kuasa Tamir Masjid serta Jemaah Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunun dan Masjid Muhammad Jamlul Alam Kuala Blain serta beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat dari seluruh negara. Juga menyerikan acara munajat warga kerja di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama bersama keluarga dari kediaman masing-masing. Malam munajat turut disertai oleh ahli-ahli Persatuan Bulan Sabin Merah dari Masjid Ar-Rahman Kampung Tanjung Bunun. Tazkirah bertajuk Istiqamah Kunci Kejayaan Hidup disampaikan oleh Wang Abdul Khalik bin Kamri, penolong pegawai agama pejabat unit dakwah Blain, Kementerian Hal Ehwal Agama dari Masjid Muhammad Jamlul Alam Kuala Blain. Nilai pengeluaran kasar industri pertanian dan agri makanan negara sehingga September tahun lalu mencatatkan 417 juta ringgit berbanding 432 juta ringgit pada tempoh yang sama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, lebih 125 juta ringgit disumbangkan oleh sektor agri makanan. Industri produk tambah nilai dan proses ternakan merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan sektor agri makanan. Sehingga bulan September tahun lalu, sumbangan industri produk tambah nilai dan proses ternakan berjumlah kira-kira 4,646 tan metrik bernilai 89.93 juta ringgit berbanding 4,932 tan metrik dengan nilai 90.93 juta ringgit dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Industri produk tambah nilai dan proses tanaman pula menyumbang sebanyak 983 tan metrik bernilai 6.04 juta ringgit berbanding 871 tan metrik dengan nilai 4 juta ringgit. Manakala hampir 30 juta ringgit disumbangkan oleh lain-lain industri makanan dan minuman. Permintaan bagi produk tambah nilai yang berasaskan daging dan tanaman semakin meningkat di negara ini. Terdapat 335 buah syarikat tempatan yang bergiat aktif dalam sektor agri makanan pada masa ini. Dari jumlah tersebut, 57 syarikat aktif dalam industri pemprosesan berasaskan daging dan ayam, manakala selebihnya aktif dalam sektor pemprosesan berasaskan tanaman. Penggunaan teknologi moden serta inovasi berasaskan pasaran dan pengetahuan memacu pertumbuhan sektor tersebut. Usaha untuk mempertingkatkan lagi hasil jualan kami, hasil pengeluaran kami ada menembus market Singapura sudah sekarang. First shipment sudah dibuat jadi di Mustafa Center. Dan untuk produk-produk yang lain kami lebih fokus kepada mempertingkatkan mutu dan kualiti dari segi kandungan dan juga packaging. So packaging sekarang kami ada new packaging baru dan kami cuba memperkenalkannya secara berperingkat lah. Kami memproduksi setiap hari 100 lebih. Kami kalau sebulan 1,000 lebih kami memproduksi produk daging kami. InsyaAllah kami pun akan meningkatkan lagi penjualan kami ke luar negeri ataupun di Sarawak. Kami InsyaAllah kami dibantu oleh DER sama Brunei Gandim. InsyaAllah ke Sarawak dan Singapura macam itu. Kami targetlah meningkatkan lagi penjualan kami. Bengkel lukisan yang diadakan pagi tadi di Ham Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara melalui Jabatan Museum-Museum memberi peluang kepada para peserta bengkel untuk mengetahui lebih dekat teknik lukisan bersama pelukis tempatan. Di samping mendedahkan mereka dengan teknik melukis inisiatif abstrak, bengkel juga dihasrat menambahkan lagi ilmu pengetahuan serta kemahiran melukis kepada bakan muda. Selain itu, para pelukis yang berbakat turut diundang untuk berkongsi ilmu kepada para peserta. Mudah-mudahan barangkali yang hadir di bengkelan ini akan balik ke rumah dan cuba mengolahkan apa yang saya sampaikan dan seterusnya menimbal lagi ilmu mengenai dengan intuitif abstrak ini.
dan bagi yang menonton bengkel ini ataupun mendengar ataupun mereka bertanya dengan yang ikut serta di dalam bengkel ini akan dapat memulakan barangkali melalui dengan bahan-bahan ilmu yang ada di dalam YouTube ataupun melalui sharing dengan pengetahuan dengan yang hadir pada hari ini. Manakala pameran Solo Kehidupan dalam Seni karya seni Datuk Peruka Haji Haini bin Haji Hashim sedang diadakan di Galeri Empan, Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja sehingga 31 Januari ini. Dengan mengetengahkan lebih 150 lukisan, pameran tersebut dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Ahad 8.30 pagi hingga 4.30 petang dan manakala hari Jumaat ditutup. Menjadikan hobi dan kerjaya sebagai usaha yang menguntungkan bukan sahaja sumber pendapatan tapi juga pengalaman keusahawanan yang berharga. Seorang jurugambar mengaplikasikan kemahiran dan pengalaman fotografinya ke dalam pembuatan postcard. Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Awang Haji Muhammad Harnadi bin Haji Buntar yang lebih mesra dengan panggilan Nadi telah menghasilkan 2 set postcard, iaitu postcard Masjid Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Setiap set postcard diisikan dengan 8 keping gambar yang diambil dari pelbagai sudut. Dijual dengan harga RM10 bagi setiap set. Postcard-postcard tersebut dipasarkan di The Story Shop yang terletak di QLab. Bagi postcard Masjid Omar Ali Saifuddin, bagi masjid ini saya hasilkan daripada koleksi saya. Bagi postcard Jambatan Omar Ali Saifuddin, ataupun saya gambarkan dari beberapa angle. Ada beberapa tempat yang menarik lah di negara Brunei ini yang perlu kita explore dan perlu kita promo. Awang Nadi berharap agar postcard yang dihasilkannya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, terutama pelancong, kerana sedikit sebanyak dapat mempromosi negara Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi pelancongan. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Sukan. Dalam mengekalkan budaya hidup sihat, Persatuan Bekas Kaki Tangan Kerajaan Daerah Tutong, ringkasnya Pakatan, pagi tadi mengadakan walkathon bertaja. Hadir menyertai walkathon Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Walkathon sejauh 2.3 km bermula dan berakhir di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. 30% dari hasil kutipan walkathon tajaan akan didermakan kepada tabung derma anak-anak yatim daerah Tutong dan selebihnya akan dimasukkan untuk tabung Badan Pakatan.